Hai, selamat pagi. Okay, apa khabar semua? Okay, so kali ini cikgu akan teruskan untuk bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okay, nah iaitu bab 3. Okay. Okay, so kita teruskan. Okay, so apakah suhu badan? Okay, so suhu badan, suhu adalah darjah kepanasan ataupun kesejukan sesuatu bahan. So apa-apa saja bahan lah, mana-mana bahan. Suhu tu adalah darjah kepanasan ataupun kesejukan sesuatu bahan. Okay. Manakala suhu badan tu pula adalah darjah kepanasan ataupun kesejukan badan kita. Okay. Yang cikgu merahkan ini tu adalah kata-kata kunci dia, pemasuk dia. Suhu badan adalah darjah kepanasan, okay, dan kesejukan badan kita. Okay. Suhu badan manusia, seperti yang kita tahu, perlu sentiasa berada pada julat suhu normal. Okay. Jika suhu badan meningkat ataupun menurun, kalau dia meningkat ataupun menurun, maknanya kita ada masalah kesihatan. Itu dia. Okay. Macam mana kita nak mengukur suhu badan? Dengan menggunakan termometer. Okay. Kita tengok apa jenis-jenis termometer yang ada. Okay, next. So, ini adalah jenis termometer yang ada. So, kita ada 4. Kita ada termometer klinik, termometer makmal, termometer rektal, dan termometer inframerah. Okay, ingat, so, kita ada klinik, makmal, rektal, dan inframerah. So, apa tujuannya? Setiap jenis termometer klinik untuk kita menyukat suhu badan dalam julat 35 darjah Celsius hingga 42 darjah Celsius saja. 35 ni normal. Kalau dah sampai 42 ni dah terlampau tinggi, ini adalah julat orang dah demam dah. Okay. So, ini pula termometer makmal, okay, untuk menyukat suhu cecair yang kita guna dalam makmal semasa eksperimen. Okay, ianya bermula boleh mengukur pada julat suhu 10 darjah Celsius sehingga 110 darjah Celsius. So, kalau suhu cecair yang awak gunakan tu dah terlampau panas, sudah dalam makmal 110 darjah Celsius ni boleh menyebabkan termometer tu pecah. Okay, dia tak dapat menampung sehingga 110 darjah Celsius. Dia ada jenis. Okay, so kalau dia pecah sangat bahayalah. Bahaya mercury tu boleh menyebabkan maut kepada kita lah. Kalau masuk dalam darah awak. Sebab itu awak tengok kat mana-mana sekolah ke makmal ke, kalau berlaku kecemasan macam ni, termometer pecah semasa eksperimen, kita akan panggil pihak bomba. Okay. Termometer yang ketiga adalah termometer rektal. Daripada perkataan rektal ni bermaknanya termometer ni digunakan pada bahagian dubur. Okay, nanti kita tengok satu persatu penerangannya. Okay, so menyukat suhu badan melalui dubur. Okay. Dan yang keempat, jenis inframerah. Okay, menyukat suhu badan tanpa sentuh badan. Macam yang kita selalu guna sekarang lah. Kalau awak pergi kedai ke apa, okay, itu semua guna inframerah untuk cek suhu awak tu. Itu jenis termometer inframerah. Okay, next. Okay, ini gambar dia. Ini gambar dia termometer klinik yang biasa awak tengok lah. Ini termometer makmal. Cikgu percaya masa awak menengah rendah pun dah selalu buat eksperimen ada guna termometer ni kan. Okay, lepas tu termometer rektal. Ini dia termometer rektal. Macam ni rupanya. Okay, ini termometer inframerah. Okay, yang selalu orang guna dekat kedai lah. Untuk orang cek suhu awak dekat kedai tu. Okay, sebelum masuk kedai. Okay, so ini dia tadi penerangan setiap jenis termometer. So ini termometer klinikal macam biasa, yang berwarna merah ni adalah kata-kata kunci dia lah. Okay, macam mana kita menggunakan termometer klinikal? Yang pertama,
sebelum awak mula guna, pastikan suhu termometer tu berada di bawah 35 darjah Celsius dahulu. Dia mesti berada di bawah 35 darjah Celsius. Jika suhu dia lebih daripada 35, awak cek dulu. Kalau dia lebih daripada 35 darjah Celsius, termometer tersebut awaklah kena kipas-kipaskan lah. Okay, untuk bagi dia balik kepada bawah 35. Okay, yang ketiga, so letak termometer tersebut di bawah ketiak ataupun di dalam mulut 2 hingga 3 minit lah. Okay, ataupun sehingga ada dengar bunyi pip. Selalunya ada bunyi lah bagi yang termometer digital ni. Okay, dan lepas tu awak boleh keluarkan termometer, rekod bacaan suhu. Itu termometer klinikal. Lepas tu kita ada pencerutan tu pada bahagian bawah termometer tu, muncung dia. Kenapa mesti ada benda tu? Okay, untuk memastikan supaya mercury tidak turun dengan terlampau cepat. Kalau mercury turun terlampau cepat, maknanya bacaan dia tidak valid lah. Tidak betul nanti. Okay, dia tak sama dengan termometer makmal. Okay. Okay, kedua, jenis termometer makmal ni tidak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan lah. Termometer makmal ni memang khas untuk kita menyukat suhu cecair saja dalam makmal. Okay. Okay, yang seterusnya, termometer rektal. Termometer rektal ini digunakan pada bayi sahaja. Bayi yang mana? Bayi yang kurang daripada umur 3 bulan. Okay, macam mana penggunaan termometer rektal sebelum dimasukkan dalam lubur bayi tadi yang kurang daripada 3 bulan. Okay, muncung termometer tu mesti dibersihkan menggunakan alkohol. So, sapukan jeli petroleum pada muncung termometer. Okay, pada muncung termometer tu tadi, kenapa kita kena buat macam ni? Bagi memudahkan termometer tersebut dimasukkan ke dalam lubur bayi. Ini ingat termometer rektal ni digunakan pada bayi saja. Okay, bayi yang kurang daripada 3 bulan. Okay, macam mana nak buat? Angkat kaki bayi tu. Okay, lepas tu barulah masukkan termometer tu. Okay, kira-kira 1.5 hingga 2.5 cm. 1.5 hingga 2.5 cm. So, biarkan dia sehingga dia ada bunyi bip lah. Dia akan berbunyi kalau dah. Okay, ingat termometer rektal hanya pada bayi yang kurang daripada 3 bulan. Okay, next. Keempat, termometer inframerah. Okay, ini digunakan tanpa bersentuhan. Yang penting sekarang tengah kita COVID-19 sekarang. Penting. Kenapa? Untuk kita mengelakkan sentuhan dengan individu lain lah. So, lebih sesuai kita guna inframerah ni. So, kita tak payah cuci permukaan dia ke apa ke, lap ke. So, pada jarak kira-kira 5 cm daripada individu yang kita nak scan tu tadi. Okay. Dan kita tak bolehlah nak halakan termometer inframerah ni kepada mata orang tu, kepada mata individu tu. Kenapa? Sebab boleh merosakkan mata. Sebab dia ada sinaran inframerah ni. Okay. Okay, next. Menginterpretasi suhu badan. Suhu badan normal adalah 36. Ya, 36 lebih 35 macam tu lah. 36.9. Okay, itu normal lah. Okay, kalau dia meningkat daripada ni ataupun dia turun, maknanya awak tidak sihat lah. Contohnya suhu awak 33 ke, okay, ataupun 37, 38 ke, itu maknanya awak kurang sihat lah. Cuba tahu. Okay, next. Okay, apa faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal? Okay, macam mana, kenapa suhu badan kita manusia boleh tiba-tiba lebih daripada normal tu tadi, 36 darjah Celsius tu tadi? Yang pertama disebabkan jangkitan. Sama ada jangkitan bakteria ataupun jangkitan virus. Okay. Yang sebab kedua adalah disebabkan terdedah kepada keadaan yang panas lah. Contohnya awak berdiri terlampau lama kat kawasan yang panas kat luar. So, awak kena stroke harbor. So, boleh menyebabkan suhu badan awak tu bacaan dia tinggi, lebih daripada normal. Ataupun selaran matahari yang melampau. Okay, dan faktor yang ketiga adalah senaman. Okay, contoh senaman-senaman berat lah, boleh menyebabkan suhu badan melebihi normal. Okay, next. Termasuk kepada kadar denyutan nadi, pengukuran bilangan degupan jantung per minit. Itu adalah kadar denyutan nadi kita. Okay, so dalam dekat badan kita ada beberapa titik denyutan nadi. Kita boleh
cek nadi kita. Okey, arteri terletak sangat dekat dengan permukaan kulit. Okey, arteri kita kat dalam badan kita tu. Okey. So apabila jantung kita berdegup, denyutan tu tadi dihantar ke arteri-arteri ni. Okey, dan boleh dirasa melalui kulit kita sebab dia sangat dekat, okey, dengan kulit kita. So bacaan nadi diambil di bahagian pergelangan tangan kerana jelas dekat tangan kita ni, kat sini. Kat sini paling menonjol dan mudah lah, mudah untuk kena pasti. Kita tengok gambar. Okey, titik-titik nadi pada badan manusia. Ini awak boleh jumpa kat dalam buku teks lah, ada gambarnya. Okey, kat sini, kat bahagian leher ni, pergelangan tangan. Okey, tapi selalu kita guna pergelangan tangan kat sini lah. Okey, dua ni kita selalu guna. Yang paling tepat. Okey. Okey, so cikgu rasa itu saja untuk kali ini. Kita dah masuk bahan-bahan peralatan yang digunakan untuk menyukat suhu badan manusia dan juga berkenaan dengan titik-titik nadi yang ada pada badan manusia. Okey, itu saja.